Malam ini kita berkongsi tentang topik yang ini, iaitu adakah anda minum air yang sihat setiap hari dan ia berkhasiat? Topik ini selalu kita akan bincang sebab kenapa? Ia berkaitan rapat tentang kita punya kesihatan. Bukan kita sendiri sahaja dengan satu keluarganya. Sebab itu kita perlu bijak dan bijak dalam memilih. Sebab kadang-kadang kita kurang pengetahuan ini, kita akan salah memilih sesuatu benda memberi kepada keluarga kita. Sebenarnya tidak salah sebab pengetahuan itu tak ada. Macam dulu, Chrissy ada kawan tengah cari penapis udara. Juga tiada pengetahuan. Bila pergi ke shopping, ke market, begitu aja dia terus beli. Sebab itu, tiada pengetahuan. Sebab itu, tidak kira hari ini kita perlu atau tidak perlu, biarlah kita mempunyai satu pengetahuan ini sebagai tambahan untuk kita. Maka kita lihat dulu yang pertama. Sebenarnya, bila kita nak bincangkan tentang air, so kita boleh lihat secawan air di depan skrin ini. Apa yang kita nampak sebenarnya, air yang kita lihat tu memang jernih. Tetapi dalam tu ada banyak benda di dalamnya. Macam contoh yang secawan ini, kita boleh nampak dalam tu sebenarnya ada bakteria dan virus yang kita tidak boleh nampak melalui mata kita. Sebab bakteria yang virus tu terlalu kecil. Lepas tu kita juga boleh nampak soil dengan dust. So itu apa benda? Tanah-tanah dengan habuk-habuk daripada persekitaran, dia juga akan di dalam air tersebut. Lepas tu heavy metal, iaitu logam berat. Satu lagi agriculture toxic. Benda-benda kimia melalui pertanian. Lagi ada apa? Rust. Rust macam benda-benda yang berkarat. Juga ada di dalam air. Dan lime, batu kapur. So, sebenarnya banyak benda yang dia akan di dalam air tetapi kita tak nampak. Sebab itu kita boleh tanya anda semua, adakah sesiapa pernah melihat bakteria dan virus dalam air kan? Tidak pernah sebab dia tidak boleh nampak melalui mata. Kenapa benda tu berlaku? Macam contohnya, kenapa dalam tu ada rust? Macam kita lihat gambar di sebelah kanan. Benda-benda pipe yang akan dilalui oleh air itu sebenarnya tidak akan dibersih untuk setiap tahun atau setiap bulan. Benda tu akan kekal di dalam tanah dan lama-lama dia mesti berkarat. So, benda-benda rust yang di dalam tu dia akan mengalir melalui air tersebut dan sampai ke rumah kita. Sebab itulah walaupun kita nampak bersih tetapi ada banyak benda yang terkandung dalam air kita. Okey, lepas tu kita lihat sebenarnya air yang sebelum sampai ke rumah kita ni, dia telah dicerna melalui banyak sebab tau. Contohnya kita boleh lihat di sini, air yang belum sampai ke rumah kita, dia akan dari sungai, laut ke kolam dan sampai ke rumah kita. Sebelum sampai ke rumah kita tu, dia mungkin dicerna oleh air panas loji, sariran, ternakan. Mungkin najis-najis haiwan-haiwan, kita tidak tahu. Lepas tu, mungkin juga ada sisa industri. Lepas tu, air sisa domestik bandar, sariran pertanian yang tadi kita katakan, agriculture toxic. Lepas tu, aliran logam dan air lalian permukaan. Ini semua akan berlaku, tetapi ia tidak boleh dielak. Memang tidak boleh dielak. Makanya, boleh nampaklah environment pollution atau kita kata water pollution yang begitu teruk. Macam tadi petang saya ada bagi satu contoh tak. Saya kata dulu saya tinggal di kampung dekat Melaka, dekat dengan pantai. Selalu saya akan pergi mandi di sana. Sebab ibu bapa akan bawa kita ke sana. Tetapi kan, bila sekarang saya pergi ke tempat pantai tu, saya dah tak berani main ke pantai sana sebab kita boleh lihat daripada mata kita banyak sampah saraf di tepi-tepi pantai tersebut. Sebab itu, kita kata laut, sungai telah juga dicermah. Okay? Daripada siapa? Manusia lah. Betul tak? Sebab itu, dia akan menjadi lebih teruk. Maka kita kata kalau dari dulu memang bersih. Tetapi apa yang kita lihat, udara dengan air dah telah dicermah. Janganlah kita fikir lagi kita punya cucu cicit lagi teruk udara dengan air ni. Akan dicermah dengan lagi teruk. Sebab itu kita tidak perlu lihat dari jauh. Kita lihat di Malaysia saja, kita boleh nampak yang tentang pencemaran sisa kimia Sungai King Kim.
Yang berlaku di mana? Masa tu berlaku pada 7 Mac dah berlaku dah. 7 Mac 2019. Berpunca daripada pembuangan sisa kimia di Sungai King Kim. Di Pasir Gudang, Johor, Malaysia. Iaitu sangat dekat dengan kita. Kalau tidak salah, masa tu saya ingat lagi. Dia mula-mula starting beberapa pelajar dan pekerja kantin dari 2 buah sekolah yang berdekatan tu telah jatuh sakit. Lepas tu ada juga yang mengadu kesukaran bernafas. Sehingga beberapa mangsa tersebut dihantar ke Hospital Sultan Ismail. Ini yang telah berlaku di depan mata kita. Berpunca daripada pencemaran air. Lepas tu kita lihat pula Sungai Biru di Senawang. Iaitu Sungai Simin tukar menjadi warna biru. Sebab apa? Pewarna daripada pengilang plastik yang berlaku di Negeri Sembilan. Iaitu pewarna plastik tau. So kita boleh lihat berapa banyak kimia dan benda-benda yang tak baik untuk badan kita. Lepas tu satu contoh lagi yang berlaku di Sungai Kelang yang berwarna jingga disebabkan bahan kimia juga. Iaitu bahan kimia yang mengandungi pewarna merah dari pengilang. Ini semua adalah berlaku daripada persekitaran kita. Okey, dan satu lagi juga berlaku air buangan di hospital. Kita boleh lihat sebenarnya ada banyak hospital di Malaysia. Adakah kita boleh pasti semua hospital tidak melanggar undang-undang untuk tiada berlaku pembuangan ubat-ubatan di dalam sungai atau di luar? Sebenarnya susah nak elakkan. Maknanya kita boleh nampak macam-macam campuran berbahaya dari ubat-ubatan hingga ke patogen, benda-benda yang tidak boleh disingkir dan berlaku di depan mata kita, iaitu buangan-buangan daripada hospital. Maka kita lihat pencemaran yang tadi Chrissy terangkan memang kita tidak boleh dielakkan. Tetapi apabila sampai ke stesen pemprosesan kerajaan, apa yang kerajaan akan buat? Sistem pengklorinan automatik dia akan buat untuk memastikan kualiti air di dalam saluran paip dan kolam perkhidmatan. Iaitu kerajaan akan membuat satu sistem pengklorinan automatik. Iaitu dia nak guna klorin itu untuk hapuskan benda-benda yang daripada pencemaran tersebut. Sebenarnya dia perlu memastikan bekalan air terawat selamat di dalam rangkaian pengagihan. Sebelum dia agih kepada kita tu, dia perlu memastikan itu selamat. Air tersebutnya selamat. Maknanya dia letak klorin. Tetapi klorin tu bagus tak untuk kita? Bila kita fikirkan, klorin kalau kita minum setiap hari pun sangat bahaya. Sebab itu, kita perlu satu penapis air yang boleh tapiskan klorin tersebut. Walaupun dia tidak akan kita minum, kita terus mati, tidak. Tetapi lama-kelamaan kita minum, dia akan menjadikan satu efek untuk kesihatan badan kita. Sebab itu selalu saya pergi rumah orang kan, saya akan cuba guna ambil air daripada air pipe rumah tersebut dan guna tester klorin letak dalam air. Jika air tersebut menjadi kuning, bermaksudnya kandungan klorin yang sangat banyak di tempat tersebut. Mungkin di taman tersebut, klorin tu sangat tinggi. Sebab itu klorin pun tak bagus untuk badan kita. Tetapi sistem pengklorinan automatik perlu ada. Sebab air terlalu kotor sebelum sampai ke rumah kita. So, kerajaan akan buat benda ni. Akan pastikan selepas buat klorin ini, dia nak agih kepada semua rumah kita. Agih kepada kilamnya rumah, nyuta, saya kan semua dia akan agih. Okey, lepas tu kita lihat. Walaupun air yang mengalir dari pipe biasa telah dirawat oleh pembandaran sebelum sampai ke rumah kita. Tetapi di sepanjangan laluan dari sumber pembandaran juga berlaku pelbagai kotoran yang boleh mencemarkan air tersebut. Sebab itu, sangat sukar dielak. Tetapi apa yang boleh kita buat adalah apabila sampai ke rumah, keluar dari air pipe rumah kita tu, kita dapat dirawat. Itu yang paling penting lah. Okay. So, kita lihat. Ini adalah tangki rumah kita. Okay, tangki rumah kita, saya tak tahu anda semua pernah pergi lihat tak tangki rumah sendiri. Macam Chrissy kalau tinggal dekat
Pangsa Puri kan, saya lagi tak akan pergi tengok tangki rumah, betul tak? Sebab kita share untuk satu blok, macam mana kita nak pergi tengok tangki kan? So kalau yang sesiapa kan, tangki rumah anda tu, anda ada pergi tengok tak? Sebenarnya tangki tu kita tak akan pergi cuci. Setiap bulan ke, setahun ke, ada yang langsung tak ada cuci. Sebenarnya di dalam tangki tersebut, terdapat banyak mikroorganisma yang kecil-kecil, bakteria yang virus di dalam tangki tersebut. Dalam tu mesti ada. Lepas tu kita imagine kalau penutup tangki kita tu pecah atau berlubang, kucing ke tikus ke jatuh di dalam, kalau dia mati kita pun tak tahu. Kita tetap minum saja air tersebut. Sebab itu kenapa pernah berlaku satu berita yang di KL, pernah berlaku seorang lelaki mati di dalam tangki sebab bunuh diri dia mati di dalam tangki, lepas tu tak ada siapa-siapa dikesan. Apabila satu blok orang tersebut minum air tersebut berasa ada bau dan mereka komplain dengan management, baru mereka pergi cek tangki dan didapati dalam tu ada seorang kematian di dalam tangkinya. Sebab itu sangat kita fikirkan, wah, kalau begitu dah mungkin 1 minggu, 2 minggu mereka dah minum air mayatnya. Sebab itu kita tak boleh sangka. Itu yang dikatakan tangki rumah kita memang kotor begitu. Lepas tu kita lihat pula yang tadi kita sentuh tentang logam berat. Sebenarnya banyak logam berat di dalam air kita tu, dia tidak boleh dihilang atau dihapus melalui boiling water. Tak boleh. Kalau kita masak air, memang tidak dapat dihapuskan. Dia still akan di dalam. Sebab itu kalau contohlah anda cuba sendiri guna 1%. Okey, kita letak dalam air, kita masak sampai 100 Celsius ke atas. Adakah 1% tu akan hilang? Dia tak akan hilang. Sebab itu bahan kimia tidak boleh direbus dan hilangkan dengan kaedah memasak. Ini memang satu konsep yang benar, tetapi ramai orang masih tidak tahu. Maknanya apabila bahan kimia dipanaskan, ia akan menjadi lebih banyak toksik dirarut dalam air. Sebenarnya lagi teruk. Sebab itu kita perlu ada pengetahuan ini. Bukan lagi dari dulu. Kalau zaman dulu air belum dicemar boleh. Disebabkan kita punya ekonomi semakin moden, semakin maju, banyak benda akan menjadi logam berat dan bakteria virus yang baru dah wujud. Lepas tu kita perlu ada satu benda yang betul-betul boleh rawat air kita. Sebab itu perbezaan di sini. Maknanya konsep ini dah tidak boleh lagi diguna lagi untuk cara masak air. Lepas tu kita lihat, ramai orang kata saya minum air botol di luar. Saya beli minum macam tu sebab nak senang. Tak ada masa nak pergi tuang air kan, terus ambil di kotak botol airnya. Sebenarnya botol air plastik-plastik yang di luar kita beli, dia tak ada perbezaan. Air itu tiada perbezaan daripada pipe air. Dalam tu tetap ada banyak virus dan bakteria seperti anda minum di pipe air tersebut. So sangat bahayalah kita boleh lihat di sini. Lepas tu mineral air dapat dikesan, dicek 34 jenisnya ada masalah. Tidak selamat. Sebab itu kita perlu tahu. Macam contoh macam kawan saya kan, dia minum e-spring. Lepas dia minum air e-spring kan, dia kata dia memang dah tak biasa minum air di luar. Kenapa? Rasa baunya sangat berbeza. Dia sangat sedap diminum. Dia sangat beza. Sebab itu kita boleh nampak perbezaan di sini. Okay? Satu lagi kita boleh lihat yang ini. Satu berita yang menekankan bahawa sekarang lagi ramai orang warga Malaysia yang menghadapi penyakit buah pinggang. Okey, dia telah menjadi lebih muda. Orang yang 20 umur ke atas juga berlaku penyakit buah pinggang, kidney lah. Sebab itu kita kata kidney kita memang bertugas banyak. Nanti kita belakang akan terangkan nanti. Maknanya sekarang kita boleh nampak ramai orang Malaysia yang mengalami masalah ini, penyakit tersebut. Kenapa? Disebabkan pencemaran air. Okey, so kita lihat di ini pula. Ini adalah cawan chlorine water dan air yang bersih. Okey, tadi kita ada terangkan air chlorine tu sebenarnya dia akan membahayakan badan kita.
Okay, macam mana dia akan membahayakan? Bagaimana ia membawakan satu benda yang buruk untuk badan kita. Okay, so sini ada satu contoh ditetapkan chlorine tersebut dia adalah pollution linked to breast cancer. Cancer biodata. Yang gambar ini bukan perempuan, jangan risau. Gambar ini adalah lelaki. Lelaki pun akan berlaku penyakit cancer biodata. Mesti ada bukan sahaja perempuan. So ini gambar tadi petang saya tak ada tunjuk So sekarang saya sharing untuk tunjuk anda. Ini adalah breast cancer. Okey, lepas tu kita lihat pula, okey, air sebenarnya di rumah kita tu memang ada kawan kita yang berlaku begitu. Bila buka air pipe tu dia warna macam tanah. Warna kuning begitu. Memang berlaku macam contohnya kita punya rumah tak ada air. Lepas tu bila datang air tu kita buka, air tu bertanah, warna bertanah. Lepas tu yang kawan saya ni, kita boleh nampak apa tak? Orang tersebut bukannya sangatnya kaya, tetapi dia pentingkan kesihatan air. Masa tu saya tolong dia pasang water treatment e-spring ini. Kita boleh nampak selepas tapis keluar punya air tu sangat jernih dan selamat diminum. Sebab kita tidak akan tahu air yang kuning ni masak dengan air panas, dia boleh hilang tak virus bakteria? Dia tak boleh. Sebab itu kita kena pilih satu water treatment system yang boleh tapis air dengan bukan setakat bersih dan perlu tinggalkan vitamin di dalamnya untuk membawakan kesihatan kepada kita. Okey, lepas tu kita lihat pula. Okey, ini adalah satu jenis water filter yang pernah saya tolong orang tukar. Apa yang saya lihat sebenarnya water filter ini, selamat malam Pina. Okey, water filter yang ini, dia adalah satu water filter yang sangat murah. Dan memang ramai orang yang guna. Sebab dulu mak mentua saya pun guna filter air ini di Pontian. Okey, apa yang berlaku? Bila saya tolong dia buka, apa yang saya nampak, dalam itu adalah filter yang sudah hancur. Okey, kandungan filter di dalam tu dah hancur dah. Saya nak tanya anda lah, adakah water filter ini boleh tapis air dengan bersih? Kalau tak tapis lagi tak apa. Lepas tapis lagi banyak kuman di dalam air. Betul tak? Sebab dalam tu dah hancur tau. Dah hancur, dah lupuk macam tu. Tetapi, orang tersebut tetap guna. Bila saya tolong dia cek, dia nampak baru dia tahu, wah rupanya dia selalu tapis dengan benda yang begitu. Okay, lepas tu saya juga tolong dia pasang satu water filter system di rumah dia. Okay, so kita boleh nampak beberapa contoh di sini lah. Okay, dan gambar ini adalah semasa saya bantu satu customer penukaran cartridge. Okay, apa yang saya nampak di sini, anda boleh lihat tak? Dalam tu macam apa tau? Macam Milo. Betul tak? Macam Milo. Sebenarnya ini adalah benda-benda yang selepas ditapis, water filter kita dapat elakkan benda ini masuk ke dalam air. So, benda ini dalam luaran penapis tersebut. So, kita boleh imagine kalau tanah ini kita minum dalam badan, apa yang akan berlaku? Takut. Saya lihat pun saya sudah takut. Okay? Sebab itu kita kata sangat bahaya. Kita perlu betul-betul lihat satu benda tu, dia boleh tapis. So, ini adalah satu contoh. Okay, di sini mari kita lihat perbezaan antara e-spring penapis air, tugas e-spring dengan tugas buah pinggang kita. Okay, so kita lihat di sini, kita punya penapis air, tugas dia apa? Dia boleh bantu kita mentapis 140 jenis bahan pencemaran daripada air. Dan dia boleh hapuskan 99.99% bacteria and virus. Dan dia boleh tolong kita tapiskan 5,000 liter air dalam 1 tahun atau setahun lebih mengikut bilangan ahli keluarga anda. Okay, kalau anda kata sekarang tak ada penapis air, so apa yang akan berlaku? Kita punya kidney, buah pinggang, dia perlu kerja untuk simpan 140 jenis bahan bakteria daripada bahan cemar daripada air. Dan dia juga akan di-infected by any bacteria and virus. Lepas tu, depending on jenis-jenis air. Dan satu lagi, kita punya kidney, buah pinggang, adalah satu benda yang tiada harga. Priceless. Dia sangat bernilai. Kalau kita punya kidney memberikan beban ini kepada dia,
suatu hari dia sudah sakit ke ada masalah, perlu pergi cuci buah pinggang, siapa yang akan susah? Kita juga yang akan susah. So, bagi beban ini kepada water treatment system. Supaya water treatment system ini tolong kita tapis benda ini semua, dia tidak akan memberikan beban untuk badan kita. Kidney kita pun akan kerja dengan ringan. Sebab kita fikir bila kita minum air tersebut, dia akan sampai ke gastro usus kita. Lepas tu dia akan pergi ke hati, hempedu dan akan terus masuk ke buah pinggang kita. Sebab itu kita jangan memberikan sangat banyak beban kepada dia. Kita perlu memilih satu benda yang dapat tapis semua benda tu dan air yang tinggal mineral dan kalsium masuk ke badan kita. Sebab itu perbezaan tugas-tugas kidney kita lah dalam badan kita. So kita lihat air turin daripada e-spring. Iaitu air apa? Okay, yang ini kita pernah sentuh, pernah terangkan melalui presentation. Sebenarnya air yang ditapis oleh e-spring ini, pertama, mineral dalam itu dia akan tinggalkan kalsium, magnesium dan fluorida kekal di dalam air. Ini nanti saya akan dibuktikan macam mana kita nak tahu dia ada kalsium dan magnesium atau vitamin di dalam air. Dia bukan tapis sampai kosong tau. Tidak. Dia tinggalkan benda-benda ni di dalam. Dua, rasa dan kejernihan dan bau air pipe telah ditambah baik. Maknanya, sesiapa yang pernah cuba air mineral e-spring, dia akan tahu rasa dia berbeza. Macam semalam saya punya kawan cakap dengan saya. Dia kata rumah dia memang ada guna e-spring. Lepas tu kawan dia datang ke rumahnya. Kawan tersebut pun ada guna penapis air. Lepas tu, bila dia ke rumah dia minum air tu, dia kata airnya macam sedap tau, macam lain, rasanya beza dengan rumah punya air. So, dia pergi tengok apa penapis air yang dia guna. Dia rasa tu sedap dan nak minum lagi. Nak minum lagi rasanya. Sebab itu, dia telah dibukti dalam satu pengsijilan sijil dan airnya sangat jernih dan berbaunya sangat rasanya sedap. Itu yang kedua. Lepas tu ketiga, air pipe di dalam tu, dia boleh tapis 140 jenis bahan cermat dapat dikurangkan. Dan last sekali, bakteria dan virus dapat dihapuskan. Ini yang telah dibuktikan dalam air terawat oleh e-spring. Okey, seterusnya. Mengapa kita perlu minum air yang tulen setiap hari? Mengelakkan batu karang. Okey, di sini saya nak tekankan, batu karang ni, saya punya kawan dah berlaku. Hari tu dia call saya. Dia kata, Chrissy, doktor disuspek saya punya kidney, saya punya buah pinggang, ada batu karang. Dia kata yang kecil. So, masa itu saya tengah fikir, yang saya tahu buah pinggang kita, dia adalah sepasang organ yang penting dalam kita punya sistem badan. Dan dia berfungsi untuk apa? Dia untuk buah pinggang kita itu, dia bantu kita untuk keseimbangkan kimia dalam cecair badan kita. Ia juga bantu kita membersih atau mengeluarkan kandungan air dan garam dalam darah kita melalui air kencing. So, apabila kita lihat, kalau air kencing kita ada garam galian kan, jika garam galian tu terlalu pekat, dia akan menjadikan batu keras. Batu kerasnya atau kita panggil batu karang dalam buah pinggang kita. Sebab itu kita kata kalaulah buah karat atau batu karang yang dalam buah pinggang kita itu terlalu besar, dia akan menyebabkan apa? Dia akan menyekat pengaliran air kencing. Kalau dia kecil, dia akan menyebabkan kita punya badan tu rasa sangat sakit. Sebab itu kawan saya kata dia punya badan sakit. Lepas tu tak selesa. Saya kata lebih bagus anda pergi cek doktor. Pergi fahamkan kenapa. Lepas tu doktor kata dengan dia, sempat lagi dirawat dengan makan ubat dan keluarkan supaya air kencing tu boleh bawa batu karang tu keluar daripada air kencing anda sendiri. Itu satu cara. Kalau batu karang tu tak boleh keluar daripada air kencing, dia perlu menggunakan kaedah kedua, iaitu pecahkan batu karang tersebut dengan menggunakan ultrasound. So, dua cara saja. Bila saya pergi cek, kawan saya tu tak pernah guna penapis air. Sebab itu kita boleh fikir, wah sangat bahaya. Tak pernah guna penapis air. Kenapa dia akan berlaku? Batu karang, kita sudah boleh faham. Sebab air yang dia minum tu, benda-benda yang tak sihat semua masuk di badan dia. Dia perlu gunakan buah pinggangnya untuk tapis semua benda tersebut. Sebab itulah berlakunya
batu karang tersebut. Sebab itu kalau gunakan penapis air yang bagus, dia dapat elakkan. Okey, satu lagi mengelakkan kekejangan yang kita selalu berlaku pada kaki kita, tangan, badan, semua akan berlaku dah. Sebenarnya dia melalui bantuan daripada air. Kalau air kita minum cukup dan bersih, dia dapat dielakkan. Okey, so seterusnya kesihatan otot, kulit berseri, mengawarkan suhu badan dan air membantu pencernaan. Dia juga dapat dibantu. Okey, so kita lihat yang kita banyak kali sentuh tentang virus dan bakteria kan. Sebenarnya dua benda sahaja yang kita tekankan. Yang pertama, berkesan mengurangkan 140 bahan cermah berpotensi menjejaskan kesihatan kita. Yang kedua, memusnahkan 99.99% bakteria dan virus dengan menggunakan UV light. Okey, so kita lihat di sini. Sebenarnya kalau biasa Chrissy pergi ke rumah orang untuk berkongsi tentang e-spring ini. Okey, kita boleh lihat kita ada satu brochure. Okey, suara saya tak cukup merdu tak apa, nanti saya kuatkan sikit Okey, kita ada satu brochure macam buku dah. So buku ini kalau kita jumpa bersemuka, saya akan freekan buku ini kepada anda. Dalam buku ni dia akan tulis berapa pensijeran dan yang saya paling suka adalah bahagian yang belakang sekali. Dia akan senaraikan 140 jenis bahan bakteria itu apa. Ini yang kita nak tahu. Selalu dengar Chrissy cakap, e-spring itu boleh tapis 140 jenis bahan bakteria. Apa itu? Yang ininya. Tetapi dalam tu ada banyak jenis kan. Maknanya nanti Chrissy akan terangkan beberapa jenis yang selalu dengar. Yang selalu berlaku yang di persekitaran kita. Okey, so kita lihat yang pertama. Okey. Virus yang pertama. Okey, ada yang berita dalam bahasa Cina, Chrissy translatekan dalam bahasa Melayu. Okey, berita ini menekankan tentang kanak-kanak yang berusia setahun kena stroke dan pendarahan otak selepas demam lebih daripada 10 hari akibat dijangkit oleh satu jenis virus yang dinamanya Echinodamobile. Okey, mungkin saya salah baca Okey, so kita boleh lihat di sini jenis virus bakteria yang telah disenaraikan dalam listing kita. Okey, yang dia dapat ditapis virus ini. Okey, so kita lihat pula virus yang seterusnya. Ini mesti anda semua pernah tahu satu jenis virus bakteria daripada air iaitu ini rotavirus. Rotavirus ini selalu berlaku di sekolah rendah di tadika, iaitu budak tersebut ciri-berit, sakit perut, muntah, demam, keselesuan dalam 5 hingga 10 hari. Tak henti-henti. Iaitu dijangkit oleh virus rotavirus tersebut. Yang ini pun satu jenis virus daripada air. Dia juga boleh ditapis. Okey, seterusnya. Bacillus usus besar. Okey, ini juga satu virus dinamanya Escherichia coli. Okey, satu virus dinamakan ini. Dia boleh menjangkitkan kita punya usus besar daripada air juga dan pernah berlaku berapa orang kena? 3 juta orang yang kena penyakit ini disebabkan air telah disebabkan pencemaran air. Okey, dan seterusnya. Okey, yang ini adalah satu jenis bahan cemar yang dinamakan bahan api diesel. Okey, diesel pollution in Sungai Selangor. Okey, so air juga akan dicemar oleh bahan api diesel. Yang ini juga dapat ditapis oleh penapis air kita. Okey, dan seterusnya polio. Polio ini sebenarnya polio virus ini adalah satu penyakit saraf yang dapat menyebabkan oleh infection virus yang polio virus ini. Siapa akan kena? Kanak-kanak yang usia di bawah 5 tahun yang belum menjalani imunisasi polio. Ini pun selalu berlaku. So, kanak-kanak tu akan nampak dia macam masalah penyakit saraf. Tiba-tiba kaki bengkok. Lepas tu dia sakit dan tidak boleh berjalan dengan betul. Ini semua adalah daripada infection polio virus. Okey, dan seterusnya. Ini yang selalu saya tekankan. Macam hari tu Kila
Newton dengan Su pun pernah saya tolong cekkan yang body check, yang Pina pun pernah cuba. So, selalu saya akan cek body check yang bahagian logam berat. Problem dengan mercury yang selalu saya tekankan. Sebab saya boleh nampak kandungan problem dengan mercury dalam badan seseorang tu tinggi. Itu apa benda? Ramai orang tanya, Krisi itu apa? Sebenarnya itu adalah sejenis logam berat dalam air minum yang akan membahayakan kesihatan kita. So, problem tu apa? Seperti pembakaran bahan api ya, itu bukan api fosil, pelogaman dan penghilangan produk. Memang susah nak elakkan problem. Lepas tu mercury ini dia akan melalui air, udara dan tanah. Seperti Swiss battery thermostat dari industri elektrik. So, dia akan datang daripada air, udara dengan tanah. Maknanya problem dengan mercury ini adalah benda yang bahaya. Dan sebenarnya tidak boleh di dalam badan kita. Maknanya penapis air kita juga dapat ditapis dengan betul. Sebab itu selalu saya akan cek benda yang ini. Sebab kalau problem dengan mercury yang tinggi akan menyebabkan perkembangan otak seseorang kanak-kanak. Dia akan berlaku. Okey, lepas tu kita lihat pula teknologi e-spring kita. Okey, so saya akan tunjukkan saya punya sampel yang kecil ni Okey, kenapa kita memilih e-spring? Sebab kita adalah satu mesin teknologi luar biasa. Dalam teknologi ini, dia adalah teknologi yang tanpa wire. Sebiji e-spring ini, dia tak ada gunakan wire di dalam. So, kita tidak perlu risau dia akan shock ke, mengebom ke, atau bakar ke, dia tak akan berlaku. Dia sangat selamat lah. Okey, lepas tu kita lihat pula, okey, yang ini. So, saya akan tunjukkan melalui di sini senang. Okey, sekejap. Saya siapkan pasangan saya ini. Okey, so kita boleh lihat melalui gambar saya. Saya kasih tutupkan background saya. Harap-harap anda semua boleh nampak. Ya, okey. So, ini sayanya. Okey. Ini adalah satu sampel e-spring yang kecil. Okey. So, kita boleh lihat di sini. Dalam bentuk e-spring ni, saya selalu akan bawa yang set ini untuk tunjukkan siapa. Dia demo set yang kecil lah. Okey. Bila kita buka, dalam tu dia ada satu otak. Macam manusia tahu ada otak. Kita punya e-spring pun ada otak. So, yang ini dia adalah elektrik lah. Okey, bahan elektrik dan dia akan link bahagian ini. Dia tak ada wire tetapi dia boleh function untuk beritahu apabila air mengalir, lampu UV di dalam tu dia akan hidup. Tapi dia tak ada wire. Sebab itu dia satu teknologi yang sangat tinggi Okey, so kita lihat kita akan lihat penuras block carbon. So anda boleh tengok saya punya muka muka sini. Okey, so dalam ni dia hanya ada satu cartridge, satu filter lah. Dalam filter tu, ini adalah sampel. So, dia akan pecahkan. Tengah-tengah tu ada UV light. Boleh nampak di sini, tengah-tengah UV light. Lepas tu, tepi ini yang hitam adalah penuras blok karbon termaju. Benda inilah dia berkesan untuk mengurangkan lebih daripada 140 jenis bahan cermat yang berpotensi menjejaskan kesihatan badan kita. Dan dia juga adalah berfungsi untuk tinggalkan kalsium dan magnesium yang sihat tu kepada badan kita. Dia akan asing. Benda yang tak baik dia akan disingkirkan, benda yang baik tu dia akan simpan dan dia bagi kita untuk minum. So dia punya tugas begitu. Okey, macam mana buktikan? Wah, dah banyak kali dah saya tanam bawang ini. Okey, ini yang saya tanam di kawan rumah saya. Saya guna air pipe yang pertama, lepas tu air e-spring yang kedua dan air diamond. Okey, saya buat yang tiga-tiga ni. Apa yang saya boleh nampak? Yang kita punya bawang adalah paling subur. Adalah paling subur di sini. So, kita boleh buktikan, wah, rupanya air yang di dalam kita punya e-spring tu, dia sangat sihat. Dan dia ada vitamin, kalsium dan magnesium. Yang boleh memberi kesihatan untuk badan kita. So, ini pula yang kawan satu lagi. Okey, saya guna air kangen dengan e-spring. Anda tahu tak, air kangen tu harganya sangat tinggi. Okey, tetapi apabila saya buat testing, dua-dua air ini, apa yang saya nampak, air e-spring kita, bawangnya sangat subur. Sampai saya boleh potong dan masak dah. Tetapi yang satu bawang lagi tak tumbuh-tumbuh langsung.
Sebab tu kita boleh nampak air yang ditapis tu ada kalsium dan magnesium. Kita bukan sahaja cakap dengan mulut, kita buat eksperimen. Bila kita buat eksperimen tu kita boleh nampak, wow, perbezaannya sangat beza. So boleh pastikan dalam tu ada kandungan kalsium dan magnesium dan vitamin. Okey, seterusnya, ini yang saya katakan tadi, teknologi tanpa wire. Okey, sebab ini saya kata, bila kita lihat UV light di sini kan, yang kepala ni dia akan sambung ke atas. So, bila air mengalir, UV light ini akan hidup. Dia akan on. Bila UV light ini on, dia bantu kita hapuskan 99.99% virus dan bakteria. Inilah UV light ini yang boleh hapuskan. Dan UV light inilah salah satu function yang hanya penapis air kita ada. Yang lain jenis jenama punya penapis air tiada mungkin ada UV light sebab ini adalah patent produk company kita. Tak ada produk kedua yang boleh buat yang sama dengan kita sebab kita ada license sendiri Okey, iaitu UV light yang tengah-tengah ini. So UV light sistem rawatan air e-spring ni dapat menghapuskan virus dan bakteria yang penyebab pesakit bawahan air di dalam air minum. Okey, dia boleh tapiskan. Dan satu lagi, kita punya penapis air ni dia boleh function seperti meter dalam kereta kita. So kita lihat macam Kila hari ini membawa kereta. Boleh nampak apa? Dalam kereta kita tu, dia akan tunjuk berapa minyak yang kita ada. Lepas tu, berapa lagi meter kita bawa, berapa laju, betul tak? Dia akan appear dalam kereta kita. Sama juga dengan mesin kita, dia ada satu tempat rujuk yang dia akan tunjukkan kepada kita UV light dan carbon block itu berfungsi atau tidak. Dan berapa lagi banyak kandungan filter kita tu boleh hidup. Dia akan tunjuk di sini berapa. Bila nak tukar filter, dia akan beritahu kita. Dan kita guna air minuman, dia akan tunjukkan ini adalah air minuman. Ini adalah air pipe. Dia akan beritahu kita. Sebab itu, bila kita nak tukar filter tu bukan ditentukan oleh ejen. Adalah ditentukan oleh mesin ini sendiri. Sebab setiap orang punya rumah, airnya kekotorannya berbeza. Berbeza. Sebab itu, kita tidak boleh kata, ejen tu 1 tahun baru datang servis. Ini ejen 2 tahun baru datang servis. Ini setengah tahun baru datang servis. Tetapi setiap orang, ahli keluarganya, ada yang ramai, ada yang sikit. Sebab itu kita tidak boleh tentukan melalui ejen. Tentukan melalui mesin itu sendiri. Sebab itu mesin ini akan wujudkan semuanya lah. Okey, lepas tu ini adalah sijil-sijil yang dalam kita punya mesin tersebut. Kita ada banyak sijil yang pernah dikongsikan oleh Linda. Dan setiap sijil ini, dia adalah sijil NSF. Bagi semua penapis air. Dan NSF tu, dia mesti perlu ada nombor. Kalau satu mesin itu, dia ada NSF. Tetapi dia kata dengan Kila, kita punya sijil tak ada nombor. Itu adalah tipu. Sijil mesti kena ada nombor. Nombor itu mewakili function yang telah diluluskan oleh NSF. Contohnya, NSF 42. Dia telah dibuktikan bahawa rasa dan bau dalam air tersebut tu baik. Okey, NSF 53, kesan kesihatan. 55, sistem mikrobiologi UV. Cuma kita punya mesin ada NSF 55, iaitu kita ada UV light. Ini yang lain penapis air yang tidak akan ada. Kita sahaja ada. Lepas tu ada lagi beberapa NSF yang dibuktikan boleh hapus virus bakteria yang baru ini. Yang baru-baru punya virus bakteria. Atau kita kata bahan kimia daripada pertanian yang dia boleh tapis lah. Lepas tu kita juga ada anugerah mohor emas oleh WQA. Dalam buku ini juga dia ada tunjuk lah. Dalam tu ada apa NSF. Sebab itu dalam buku ini dia telah terangkan banyak. Dalam tu ada apa? Jenis-jenis sijil yang ada di dalam. Dan last sekali dia akan tunjukkan apa jenis virus bakteria yang boleh ditapis. So dalam rujukan ini dia sudah tulis dengan sangat kompleks Okey, so ini adalah satu benda yang sangat simple yang saya terangkan. Kita boleh lihat perbezaan daripada beberapa jenis jenama penapis air.
So, mungkin rumah anda pernah guna penapis air ini, tidak mengapa. Kita cuma mengambil sebagai rujukan. Okay, so kita lihat T itu saya anggapkan diamond brand lah. Okay, T itu saya tulis Tupperware lah. Okay, C itu Koei dan K itu Kangen. So, kita boleh lihat daripada jadual ini. Okay, pertama, kita boleh lihat boleh tak mesin ini tapis bakteria. Okay, so kita punya boleh tapis bakteria sebab kita ada UV light. Yang lain semua tidak boleh tapis virus dan bakteria. Sebab mereka tiada UV light. So kedua virus tak boleh tapis tau. Hanya kita sahaja. Okey, lain-lain tu apa? Maksudnya bahan pencemaran daripada air. Kita punya boleh. Lepas tu yang T-brand tak boleh. K-brand pun tak boleh. Tetapi C-brand boleh. Tapi lain-lain jenis bahan cemar dalam air. Lepas tu selepas ditapis, ada tak dia mengekalkan mineral yang berfaedah? Cuma kita sahaja yang dapat mengekalkan mineral dan faedah. Yang lain brand semua tidak boleh. Dan juga tiada bukti yang boleh tunjukkan dia boleh. Okey, lepas tu yang terakhir sekali, dokumen yang diperakui. Ada tak NSF? Itu penting Kalau satu mesin tak ada NSF, bermaksudnya penapis air ini tidak diluluskan oleh NSF, tetapi dia dipasar di sales dalam market. Dia sangat bahaya So dokumen yang diperakui cuma kita dengan C brand. Yang lain semua juga tidak ada lah. So daripada pengetahuan ini anda boleh lihat, oh rupanya begitu. Okey. Dan K-brand ini sebenarnya dia adalah satu jenis air selepas ditapis, dia akan menjadi RO water. RO water itu adalah satu jenis air yang selepas ditapis, dia tak akan ada kalsium dan magnesium. Langsung tak ada. Kenapa Chrissy akan tahu? Sebab dulu saya pernah servis satu kawan yang dia ada masalah buah pinggang. Dia perlu cuci buah pinggang selalu. Dah sangat teruk lah. Lepas tu doktor cakap dengan dia, dia hanya boleh minum RO water. Dia hanya boleh minum air yang kosong, yang tak ada kalsium dan magnesium dan tak ada apa-apa kandungan vitamin dalam air. Sebab buah pinggan dia dah sangat teruk dan tidak boleh memberikan beban kepada dia. So, dia hanya boleh minum RO water. So, dari sana saya sudah faham RO water tu tak akan ada apa-apa di dalamnya. Iaitu air yang kosong lah. Tak ada apa benda. Sebab itu kita boleh lihat perbezaan di sinilah melalui brand yang berbeza Okay, so kita akan buat satu demo yang simple. Okay, dan saya akan tunjuk di sinilah. So, tadi saya sudah tunjukkan demo set yang kecil ini. Dia sebenarnya sangat senang dipasang. Macam selalunya kan, Chrissy akan tolong mereka pasang free. Kita tak ada charge untuk pasang. Lepas tu kita tak ada charge untuk servis. Sebab sangat simple. Okay, Chrissy sendiri pun boleh pasang Dia cuma ada satu penutup. Bila kita keluarkan, dalam tu ada satu kotak kan. Tadi saya dah terangkan. Dan bila kita naikkan kepala ini, dalam tu dia ada satu filter aja. Bila kita buka, dia punya bentuk macam ni. Okay, dia bentuk macam ni lah. Tengah-tengah tu ada UV dan carbon block. Okay, bila kita pasang balik, dia simple aja. Di sini dia kosong, tak ada apa benda lah. Okay, bila kita pasang balik, dia ada satu penutup. Kita pasang penutupnya. Okay, sekejap. So, bila kita siap pasang penutupnya, kita masuk yang kepala yang tadi tu. Okay. Okay, dan penutupnya, dia sangat simple lah. Begitu sahaja. Okay, satu filter. Dan kita tak perlu pening-pening tukar banyak filter. Okay, so sekarang saya akan tunjukkan satu demo. Okay, saya tutupkan dulu Okay, saya tutupkan dulu. Okay, saya spotlight yang saya Okay, so kita lihat sekarang saya buat satu demo yang ini. Ini adalah satu mesin set untuk saya buat demo air ni lah. Okay, so saya akan buat apa sekarang? Okay, air ni saya sudah letak air yang berwarna merah ini yang kita buat apa? Telur merah. Okay, yang kita buat telur merah kan. So, saya sudah masukkan pewarna di dalam. Okay, di dalam sini ada satu filter e-spring yang telah diguna
dan ditukar. Maknanya dah pernah digunalah, dah tak boleh guna lagi. So, yang ini adalah air berwarna. Sekarang saya akan pumpkan air ini, ditapis oleh filter kita. Kita lihat apa yang berlaku. Okey, so ini adalah satu cawan. Okey, walaupun kita punya sekejap Okey, walaupun kita punya air ni berwarna merah, apabila kita ditapis dengan penapis e-spring ini, okey, kita lihat apa yang berlaku. Wow, boleh nampak tak? Air yang keluar tu adalah air yang jernih. Boleh nampak tak? Kalau boleh nampak, beritahu saya. Takut nanti tak boleh nampak. Wah, air tu dah terlebih dah. Okey, Newton boleh nampak tak air ni? Dia akan keluar air yang jernih. Okey, walaupun saya letak pewarna di sini. Okey, kalau anda boleh nampak, boleh tulis dalam chat. Okey, so inilah yang Newton boleh nampak. Bila saya tapis keluar tu, air tu adalah air yang jernih. Okey, sebab itu walaupun dia adalah filter yang telah diguna, yang kuning-kuning tetapi bila saya tapis, dia still adalah warna yang jernih. So kita boleh lihat di sinilah. Ini adalah warnanya. So kita juga akan buat demo ini di depan rumah orang. Kalau dia nak cuba tengok kita punya jenis penapis air, function dia macam mana, kita boleh tunjuk dia dengan cara inilah. Okay, so ini demo yang sangat simple yang saya boleh tunjukkan. Okay, dan last sekali, sharing saya sampai sinilah. Lepas tu, kita akan umumkan satu